malam ini kita akan mengupas pada bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Pada menyatakan tawakal. Kita lihat kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahawasanya qadanya lulus ia dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya, daripada makanan dan minuman dan pakaian, dan memelihara diri daripada seteru seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu tawakal lah. Dan juga kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Hulum wal Hikam, apa dia kata tentang tawakal? Ya, tawakal itu adalah penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, dalam kita meraih maslahah dan menolak mudarat berhubung urusan dunia maupun akhirat, dan disusuli usaha bersungguh-sungguh. Lebih kurang kata pengarang ni jugalah, ya. Iaitu yang disebut sini ialah bahawasanya pertama, apa itu tawakal? Percaya dan yakin kepada Allah SWT. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang lulus dia mengikut sunnah Nabi SAW. Iaitu setelah kita berusaha dan mengikut cara Nabi SAW. Bagaimana cara Nabi SAW? Iaitu dengan mana? Mengikut sunnatullah. Contoh apa tuan-tuan? Ini disebut dalam bab mencari makan dan minum. Tak adalah orang tu duduk saja di rumahnya, makanya tidak berusaha apa-apa, mengharapkan orang hantar bantuan makanan sajalah. Ya. Dan begitu makanan dan minuman. Begitu juga dengan pakaian. Nak dapatkan ni semua kena bekerja, kena berusaha. Begitu juga disebut dalam ni, tak dapat tidak tiada daripadanya makanan dan minuman dan pakaian, dan memelihara diri daripada seteru, musuh. Ya. Kalaulah dalam perang Badar, kita tengok dalam perang Badar ni peperangan pertama dalam Islam. Ya. Peperangan pertama dalam Islam ini, kalau Nabi tu kata kita tawakal je lah. Duduk je di Madinah ni lah. Janganlah risau ni kan. Allah bantu je, jangan risau lah. Duduk je dengan diam. Ya. Makanya serah bulat-bulat pada Allah tanpa usaha. Jadi ini konsep ni menyalahi sunnatullah. Kena usaha dulu. Sebab itulah Nabi keluar juga walaupun 313 lawan dengan 1000 tentera musyrikin. Walaupun tentera musyrikin itu mereka ini punya kelengkapan yang cukup canggih, tetapinya lawan tetap lawan lah. Dan bila mana kita dah berusaha dengan sedaya upaya kita dan apa yang kita ada, ketika tu konsep tawakal lah, serah pada Allah lah. Ini sahaja yang kami ada ya Allah, inilah kekuatan yang kami ada ya Allah, kami dah keluar habis dah. Maka serah pada Allah Ta'ala. Jadi tak pelik lah kalau Allah Ta'ala pun boleh menurunkan tentera-tenteranya dari langit membantu tentera-tentera Islam. Tapi ada Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib, dia punya tawakal, dia surah bulat-bulat pada Allah, tak payah usaha lagi dah. Contoh tuan-tuan, ketika mana tentera Abraha datang nak menyerang Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah, Abdul Muttalib tak ada pula suruh kita bersiap sedia dengan senjata, kita lawan dulu dengan tentera Abraha ni. Sebab apa dia nak serang Kaabah ni dah, dia nak runtuhkan Kaabah. Dia pun tak kata macam tu. Dia kata apa benda Mekah tu? Kaabah ini rumah Allah. Jadi Allah jagalah rumah dia. Kita ni balik rumah masing-masing, jaga rumah masing-masing je lah. Ada pun urusan ni kita serah pada Allah.
Sebab Abrahah datang pun sebab dia iman nak musnahkan Kaabah ya. Dia bukan nak perang dengan orang Mekah. Ya, aku datang ni nak musnahkan Kaabah, lepas Kaabah dah roboh balik kan. Jadinya Abdul Muttalib pun kata kalau macam tu, yang kau nak serang ni rumah Allah, kita pulang pada kau lah. Kau jawab sendirilah. Itu masalah bulat-bulat tak ada usaha pun. Kan? Jadi adalah keadaan-keadaan tertentunya. Itu kata tawakal tadi tu, kan? Jadinya dari sudut tentang tawakal ini juga, kan? Dia ni menyerahkan pada Allah SWT ini dengan cara yang seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dalam peristiwa hijrah. Ya? Kenapa Rasulullah daripada Mekah turun ke bawah ke Gua Sur, kemudian baru naik balik pergi ke Madinah? Kenapa Rasulullah tak terus pergi je? Hantar kita handau je lah. Tak? Duli apa tak? Nak tahan-tahan lah tak? Allah sama dengan kita. Tak. Tetap kena ikut sunnatullah juga. Ada perancangan. Ya? Kena buat strategi. Itu kata tawakal tadi tu. Bukannya handau macam tu je tak serah hutang bulan tak bukan. Maksudnya kena ada strategi dulu. Rasulullah rancang strategi. Kita turun dulu ke Gua Sur. Kita bermalam di sana 3 malam. Ya, dan 3 malam kita berada di sana. Hari keempat baru kita keluar. Ketika tu mungkin orang musyrikin Quraisy dah mula slow sikit. Dia orang tak jumpa kita tak. Ada perancangan lah. Bukannya surah bulat-bulat pada tu. Cumanya Allah Ta'ala bagi jaminan. Walaupun Rasulullah dan kadang demikian, berjaga-jaga, Allah Ta'ala bagi jaminan. Inna Allaha ma'ana. Bila mana Sayyidina Abu Bakar dia risau tentang keselamatan Nabi ni, dia risau bimbang, ya. Kejap dia naik ke depan, kejap dia ke belakang. Rasulullah kata, kau ni kenapa ni? Kejap kau bawa kuda kau ke depan, kejap ke belakang ni, apa hal? Aku bimbang. Aku kadang-kadang hatiku tak sedap ke depan, aku takut musuh datang dari depan, aku pergi depan. Kalau kena aku dulu. Tengok sahabat kan. Kemudian kalau aku rasa tengok depan dah okey, aku sebelah belakang. Aku kan, aku pergi belakang. Kalau kena aku dulu. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata jangan risau. La tahzan, janganlah kamu bersedih, jangan berduka cita. Innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama dengan kita. Jadi Allah Ta'ala jamin proses hijrah itu setelah atas usaha Nabi SAW dan tawakan Nabi SAW, maka Allah jamin engkau selamat, jangan risau. Kan? Selamat sampai ke bumi Madinah. Ini konsep tawakal ni. Seperti mana ya berkata Al-Qadhi Iyad, ya, ini mazhab ialah pilihan At-Tabrani. Ya, dan kebanyakan al-fuqaha. Ya, konsep yang di atas tadi tu. Maksudnya kita berusaha dan kita ikut ya cara Nabi dan kita yakin bahawasanya setelah usaha kita dan perancangan kita itu, maka kita yakin dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memberi keputusannya. Setelah atas usaha kita yang bersungguh-sungguh, ya, yang sebaik mungkin tadi. Dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji, ya, yang sebab bagi kasih Allah SWT akan orang yang bersifat dengan dia. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan sekalian yang tawakal. Ya, Allah Ta'ala kasih orang yang bertawakal. Apa itu tawakal saya kata tadi? Itu kita merancang, kita berusaha sedaya mungkin, ya, dan kita serahkan kepada Allah Ta'ala dan kita yakin bahawa keputusan ini adalah qada dan qadar Allah SWT, ketetapan Allah. Jadi kalau setelah kita berusaha, dapat yang kita nak atau tak dapat yang kita nak, maka kita reda atas keputusan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab kalau kita dapat, Alhamdulillah, mungkin nikmat yang kita dapat itu, perkara yang kita nak itu memang akan beri kebaikan pada kita. Dan kalau kita nak benda tu, Allah tak bagi, kita dah usaha dah macam-macam, tak dapat juga, makanya pertama kita yakin Allah Ta'ala akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Dan mungkin juga kalau aku dapat benda ini, dia akan memudaratkan aku. Nah, jadi kita sentiasa berfikiran positif terhadap Allah Ta'ala. Itu kata sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala maha pengatur.
Dia yang aturkan urusan kehidupan kita. Cuma pada kita je kadang-kadang kita rasa, sepatutnya aku dapat ni, kenapa tak dapat lah? Sepatutnya kita yang rasa demikian. Ya. Dan lagi, tawakal itu kelakuan yang disuruh. Ya, memang disuruh kita bertawakal. Terkadang wajib dan terkadang sunat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Suratul Maidah ayat yang ke-23. Artinya, dan atas Allah Ta'ala jua maka tawakal oleh kamu jika ada kamu beriman. Orang yang beriman ini, dia memang yakin dan bertawakal pada Allah SWT. Orang yang tidak beriman atau kurang imannya itu, dia tak yakin dengan Allah. Kalau aku tak kerja, siapa nak bagi makan anak bini aku? Aku kalau tak kerja, siapa nak bayar semua hutang-hutang aku? Tak? Dia hanya cakap macam tu. Ya, seolah-olah macam Allah Ta'ala tak wujud dalam hidup dia. Ya, aku mesti macam ni. Tak? Dia yakin dengan usaha dia lah dia dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi orang macam ni lah yang mana Allah Ta'ala berlepas diri bagi dia. Sebab kau tak yakin dengan aku, maka kau usaha sendiri lah. Kita manusia pun macam tu tak? Kita ni kadang-kadang kita adalah ilmu tentang satu perkara tersebut dan orang tu buat pun terkial-kial. Kan? Kita nak tolong dia. Ya? Dia buat pandai dia pula. Pergilah kau, aku lagi tahulah benda ni. Okey, tak apa, aku buat sendiri lah. Silakanlah, aku buat tak tahu je lah. Kita manusia pun macam tu. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala bila mana hamba dia tak yakin dia sebagai Ar-Razzaq. Yakni dia sebagai pemberi rezeki, dia sebagai Al-Wahhab, dia sebagai Maha Pemberi. Kita tak yakin dengan dua nama Allah ini, maka Allah Ta'ala kata apa? Okey, kau usah sendiri. Kau tentukan dirilah. Aku tak ambil tahu. Dia takdirkan, memang dia dapat banyak pun. Tapi banyaknya nikmat yang dia dapat bukanlah mendekatkan dia pada Allah Ta'ala, tapi makin menjauhkan dia pada Allah Ta'ala. Itu yang dipanggil sebagai istidraj. Seperti mana yang dapat pada Fir'aun, Namrud dan banyak orang lah. Ya. Netanyahu, semua benda-benda macam ni masuk makhluk jenis ni. Ya. Pada dia pasal dia kuat dah kan. Sebenarnya biar orang kau. Ya. Dan orang yang macam ni, dia punya mati pun memang ya. Ya, seperti mana Fir'aun, matinya macam mana dalam laut. Ya, tenggelam dalam laut. Namrud, matinya macam mana? Dengan nyamuk punya hal. Allah Ta'ala hinakan kematian dia tu. Jadi itu ya. Dan artinya tadi Allah atas Allah Ta'ala jua maka hendaklah tawakal sekalian tawakal. Ya. Iaitu artinya di atas Allah Ta'ala jua maka tawakal oleh kamu jika kamu beriman. Dan firman-Nya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Surah Ibrahim ayat yang ke-12. Artinya dan atas Allah Ta'ala jua maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal. Tiada atasnya lain daripadanya dan memadakan Allah Ta'ala akan orang yang tawakal. Nabi Ibrahim AS ketika mana dibakar, nak dicampakkan dalam api yang besar. Tak boleh nak buat apa dah, nak lari pun dah tak boleh, dah kena ikat semua kan. Dalam riwayat sebut, dilastik baginda tu masuk dalam api yang besar tu. Cukup besar api tu. Kan? Campak masuk dalam. Jadi ketika itu gunalah konsep tawakal. Nak buat apa lagi dah? Tak boleh buat apa. Serah pada Allah. Ya Allah, aku serah padamu. Ya Allah, aku tak boleh buat apa dah ni. Macam ni dah terikat apa semua dah, serah pada Allah Ta'ala. Ya, dia yakin bahawasanya Allah SWT yang akan membantunya dah. Maka Allah Ta'ala perintahkan api supaya menjadi sejuk kan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya kata Allah Ta'ala, perintahkan api, ya, jadilah kamu sejuk dan selamatkan, sejahterakanlah Ibrahim. Ya, bang. Sepatutnya sifat api yang panas itu bertukar menjadi sejuk. Nah, sebab tu kita ni nak ikutkan mustahil. Betul, ada orang ni dia suka pegang konsep tak mustahil, betul? Dia ada konsep tak mustahil. Dia ada konsep sunatullah. Sunatullah tu apa? Proses sebagai manusia lah. Kita nak kenyang, kena makan. Nah, proses tu biasalah kan, sebagai kehidupan. Ya. Nak redha Allah kena beribadah semualah.
Tapi ada orang dia buang konsep ni. Dia kata dia pegang berpada konsep tidak mustahil. Ya, tak mustahil. Ada orang tak makan dia kenyang je. Kan? Dia ambil konsep ni. Ya, memang betul. Kita tak nafikan. Tapi tolong tunjukkan siapa. Nah, betul. Nabi Yunus AS dalam perut ikan nun 40 hari tak makan. Tak tahu baginda makan apa dalam tu. Kan? Elok je hidup. Bukan elok. Maksudnya baginda keluar daripada perut ikan nun pun hidup. Kan? Sifat tak mustahil ni pilihan Allah SWT. Bukan kita terus buang tawakal, kita terus pegang pada tidak mustahil. Alah, tak mustahil. Engkau tak semayang pun esok kalau Allah Ta'ala nak bagi kau tu syurga, masuk syurga juga. Nah, inilah akidah Jabariyah. Kan? Akidah apa lagi? Qadariyah. Ini pokok-pokoknya ni macam ni. Yang seorang berpegang dengan tak mustahil. Satu lagi puak pula, dia tak yakin dengan mustahil ni pula. Kan? Jadi dua puak ni memang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Dia bahaya orang macam ni. Kan? Dia pegang tak mustahil, tak mustahil, tak mustahil, tak mustahil. Orang mati, orang tanah-tanah dalam kubur tu boleh hidup balik. Betul. Tiba-tiba kuasa Allah SWT. Fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala berkuasa nak buat apa yang dia nak. Betul. Tetapi tetap ada sunnatullah tu. Sebab tu kenapa Rasulullah berisra' mi'raj menaiki Buraq. Kenapa naik ke Buraq kan? Ya, tetap naik ke langit bertemankan dengan Jibril AS. Benda-benda macam ni lah. Semua sebab tu kita gunakan konsep asbab. Konsep asbab. Jadi kalau kita faham konsep ni, makanya kita tak adalah kita berpegang konsep tak mustahil, tak mustahil. Memang ada konsep tak mustahil. Tetapinya tetap manusia lah. Tak mustahil, kau tak semayang pun masuk syurga. Nah, memanglah. Tapi siapa yang dapat tu? Kita confirm kita akan dapat. Kita pun tak tahu. Jadi kita kena ada konsep usaha lah. Kemudiannya lagi. Dan atan wa'alallahi fatawakalimu tawakilu, iaitu artinya dan atas Allah Ta'ala jua, maka hendaklah tawakal sekalian yang tawakal lah. Tiada atasnya lain daripadanya. Tak boleh tawakal kepada manusia, tak boleh tawakal kepada makhluk. Ya, tetap kena tawakal tu pada Allah SWT. Kita serahkan satu pada makhluk, bukan kita tawakal dengan dia. Tawakal pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membuat keputusan. Ya, kalau makhluk ni dia tak nak kita dapat benda tu, tapi Allah Ta'ala nak, dia tak boleh buat apa pun. Kalau semua makhluk nak kita dapat benda tu, Allah Ta'ala tak nak, dia pun tak, kita pun tak boleh buat apa. Jadi serah macam tu. Maksudnya dengan makhluk kita berusaha, tapi dia tawakal pada Allah SWT. Tak ada pula kita kata, aku tawakal dengan kau je lah. Kalau kau nak ni nak tak. Ya? Tu tak betul lah konsep tu. Kemudiannya, ya, kerana firmannya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Surah At-Talaq dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Artinya, dan barang siapa menyerahkan akan segala pekerjaannya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia. Fahuwa hasbuh, maka Allah Ta'ala akan mencukupi akan dia. Sebelum ayat ni, ya, sebelum ayat ni apa lagi ayat yang mula-mula tuan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu kulli syai'in qadra. Iaitu awal ayat ini surah Talaq disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Konsep yang pertama kita kena buat, kena bertakwa. Dia nak bagi tawakal ini, kalau tidak ada sifat takwa tuan-tuan, dia tak jadi. Sebab tu setengah orang dia tak ada, pada dia tawakal tak ada. Kalau aku tak kerja, siapa nak pergi makan anak bini aku? Sebab dia ada konsep ni. Sebab dia tak bertakwa. Orang yang bertakwa ni Allah dah bagi jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jaminan, aku akan keluarkan daripada segala masalah. Dengan syarat kau bertakwa. Apa itu takwa? Taat perintah Allah, ikut cara Nabi SAW. Kemudian apa lagi Allah Ta'ala bagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan setakat Allah Ta'ala keluarkan dia daripada segala masalah. Allah Ta'ala bagi lagi rezeki tanpa dia sangka-sangka. Dia pun minta lain, tapi dapat yang lagi baik pada tu. Sapu je lah dah dapat, ambil je lah dah.
Kemudian baru datang konsep bila setelah dia berusaha, dia beryakin, pertama dia bertakwa pada Allah, kemudian dia berusaha pada Allah, kemudiannya yang ketiganya wa may yatawakkal 'ala Allah. Orang ni dia bertakwa pada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Taala akan beri dia kecukupan. Ya. Kita jangan gantung ayat ni sebagai ayat tu dapat rezeki tak, tapi tak faham apa kehendak ayat ni. Kan? Oh, nak bagi kedai laku lah, kedai tu laku, nak bagi dapat ni, gantung ayat 1000 dinar ni kata. Ayat 1000 dinar ni nak bagi ni tak. Tapi kita tak faham konsep dia. Kita gantung ayat 1000 dinar tapi tak semayang. Gantung ayat 1000 dinar tapi hidup nipu orang. Kan? Padahal ayat tu sebut awal, wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa pada Allah. Kita tak pegang dengan konsep ni. Kita minta, oh ni ayat pelaris ni, ayat ni bagus ni. Diorang kata kan, ni ayat 1000 dinar ni, oh kalau gantung ni laku ni. Kan? Faham tak faham apa kehendak ayat tu? Bukan kita sekadar gantung kan. Bila kita faham kehendak ayat, syarat nak dapat rezeki tanpa disangka-sangka kena bertakwa kepada Allah. Maksud takwa kena jaga solat, ya, jaga silaturahim, ya, jangan buat maksiat. Nah, itu dia syarat dia dulu. Barulah Allah Taala akan bagi rezeki tanpa disangka-sangka. Kemudiannya artinya, ya, menolak ia daripada akan barang yang menyusahkan akan dia. Menyusahkan akan dia. Dan firman-Nya, alaihissallahu bikafin abdahu. Surah Az-Zumar ayat yang ke-32. Artinya, adakah tiada Allah Ta'ala memadakan akan hamba-Nya? Ataupun sebut lagi, bukankah Allah Ta'ala yang memberi kecukupan kepada hamba-Nya? Bukan makhluk yang beri kecukupan. Bukan makhluk yang menentukan rezeki seseorang itu. Ya, Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala gunakan kan kata tanya kat sini, alaisa, bukankah Allah Ta'ala bikafin abdahu, yang mencukupkan hamba-Nya? Allah tanya balik. Bahkan menolak ia daripada hamba akan kejahatan dari pinggir atas kejahatan nak. Maka Allah Ta'ala menolak. Ya, bila mana kita bertawakal pada Allah, makanya Allah Ta'ala akan bagi kecukupan dan Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kan? Jadi itulah kata tadi, seperti mana Rasulullah dia sebut tadi dalam peristiwa hijrah, bila Rasulullah dah usaha, dah berancang pun semua, maka Allah Ta'ala apa? Jangan takut, la takhaf, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sungguh Tuhan bersama dengan kita. Dan diketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Pertama, tauhid. Dan kedua, kelakuan, maksudnya perbuatan kita lah kan. Dan ketiga, pekerjaan. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau iktikadkan dengan iktikad yang putus. Ya, maksudnya hati kita ini bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Setelah kita berusaha, kita serahkan keputusan itu baik ataupun tidak baik, kita terima. Ini semua keputusan Allah SWT. Setelah kita mengikut proses-prosesnya tadi. Ya. Jadi, ketunggalannya, yakni Allah Ta'ala Maha Esa, tiada yang menyengutui baginya. Baginya kerajaan dan puji, dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya. Betullah qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Katakanlah, ya, qulillahumma malikal mulki. Allah Ta'ala itu memiliki kerajaan. Tu'ti mulka man tasya. Allah Ta'ala boleh beri kerajaan kepada siapa yang dia nak. Ya. Jadi tak ada masalah pun. Bukan benda yang susah bagi Allah Ta'ala. Bukan perkara yang sukar bagi Allah Ta'ala. Anytime boleh buat. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Ya. Pegang konsep itu dulu dah. Hanya Allah Ta'ala yang Maha Pemberi. Allah Ta'ala yang Maha Pencukup. Kerana hanya senya tawakal atas Allah Ta'ala mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain. Sebab dia tak yakin dengan rezeki Allah tak bagi. Dia tak yakin dengan rezeki Allah. Allah bagi rezeki pada dia, dia tak yakin. Dia pergi minta pada makhluk lain. Pergi ke kubur, bawa ada apa benda yang patut. Pergi ke pokok, minta pokok supaya dapat rezeki mana-mana. Dengar-dengar tempat ni keramat, kubur-kubur keramat, dia pergi. Sanggup pergi, jauh pun jauh lah, naik bot pun naik bot lah. Sebab apa? Nak pastikan rezeki dia dapat.
Maksudnya dia telah menolak konsep serah pada Allah SWT. Sebab tu kenapa orang yang berjudi ni, dia tidak ada konsep tawakal. Main nombor ekor tak? Ya? Sanggup tunggu kura-kura sebarang jalan. Percaya. Lepas dia seberang angkat kura-kura, buat pergi peretuk rumah. Nanti ada nombor kat kura-kura tu. Dia percaya tak? Dulu yang kita kisah mandi safar, nak tolak bala, tak yakin dengan Allah, yakin dengan semangat-semangat ini. Dulu kan, kalau nak ke laut, dia ada puja-puja semangat. Dulu nak buat rumah, ni tiang-tiang seri nak pacak ni, kan, ambil darah ayam, nak bagus ayam hitam, kan, sembelih ayam tu, yang best tu panggil tu imam pula sembelih, kan. Imam pun okey lah, boleh lah, kan. Sebab dari dulu imam pun main bola kalau pendek. Yang kita 70-an, 80-an, imam main bola pun main bola pendek. Saya tahulah sebab bapa angkat saya tu imam dulu. Dia pun dia cakap macam tu, kan. Kita memang tak tahu. Dia yang cakap, padahal dia imam, Qori lagi. Main bola kena pendek. Kan. Jadi sembelih ayam mau letak dekat tiang-tiang. Ya. Memanglah sembelih dia bismillah, tapi tujuan dia lain. Tak jadi. Sedap pula kari ayam ni kan. Padahal ayam tu tadi digunakan untuk ni. Dia percaya untuk kuatkan tiang tu. Ini semua benda-benda yang mana menolak konsep tawakal pada Allah. Dia tak yakin. Kita bukan tak yakin, tapi kalau tak buat ni rasa macam tak kena lah, sebab orang dulu memang buat. Ini kata taklid buta. Kan? Dia buat sebab orang dulu buat. Atuk dia buat dulu. Sedangkan benda ni jangan tengok macam tu. Kita tengok kepada syarak. Apa syarak kata tentang perbuatan ni? Boleh buat ke tak boleh buat? Ya, halal ke haram? Itu kita tengok. Bukan kita kira siapa yang buat dulu kan. Itu yang pertama dari tauhid tak? Kemudiannya, baginya kerajaan dan puji, dan dia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Kerana hanya senyap tawakal atas Allah Ta'ala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, seperti dia sebut tadilah. Adapun rukun yang kedua iaitu kelakuan hati. Kelakuan hati, maka percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala. Dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya. Dan tiada ia berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Sejak tadi, dia memang serah bulat-bulat pada Allah. Kalau korang nak buat, nak pakai tiang tadi, nak sembelih ayam, itu korang punya pasal. Aku tak ada aku buat benda macam ni. Ditegah oleh syarat, aku tak buat lah. Tak apalah, kalau nak buntuh pun atas khusus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila pada anak Nabi, ya, anak Rasulullah, namanya Ibrahim, meninggal dunia tak? Maka orang kata apa? Kebetulan Ibrahim ni meninggal, berlakunya gerhana. Ya, jadi orang kata, ni anak Rasulullah mati ni sebab tu, sebab gerhana ni kan. Ya, sebab gerhana, tak ada penyebab. Maka orang kata tidak. Tak ada kena-mengena pun. Nah, seperti mana kepercayaan dulu-dulu. Orang Arab punya percaya lagi teruk pada kita tak? Nah, dia nak keluar rumah. Sebelum dia bermusafir jauh, dia akan bawa ekor burung merpati ni, dia keluar rumah dia akan lepaskan burung tu. Kalau burung tu terbang menuju sebelah kanan, makanya boleh teruskanlah musafir. Kalau burung tu terbang sebelah kiri, makanya jangan dulu, stop dulu. Nah, kalau kita urgent pun tak ada boleh. Dia takdirkan waktu lepas tu burung tu lempak dengan kanan belah kiri. Agak-agak macam mana? Nah, macam kita kadang-kadang percaya juga. Tengah-tengah bawa dari Kuala Lumpur kan, biar awak melintah, babi melintah, tak ada bawa sial, dia kata tak, orang patah balik tak ada lah kan. Tak, bukan. Tapi dalam masa yang sama, dia ada konsep alam. Contoh kalau orang nak ke laut, dia tengok awan hitam, itu tak ada kena-kena pun, itu kita ilmu. Ya, itu ilmu sunnatullah lah tu. Gelap ni kan. Kalau ke laut kan takut gelora pula kita kan. Tak payah, serah tawakal je kan. Tak boleh lah macam tu. Ya, dia tengok awan hitam, nak pergi jemur kain tengah-tengah ni, tengah laman. Kan? Tak apa, serah pada Allah je. Kan? Tak hujan juga. Tak boleh tak macam tu. Sebab itu sunnatullah. Ini ceritanya bila mana dia tak gunakan satu sunnatullah, dia tak gunakan lagi akal pun. Dia tolak sekali. Kan? Atas apa dia pegang, kita pun tak tahu.
Kan? Keluar rumah nampak biawak melintas, biawak ni kan bawa sial. Ya, kalau macam ni tak. Jadi tu yang kata tadi tu. Sebab tu nak kita kuatkan tauhid ni, akidah kita, hati kita ni tak berpaling, memang cabaran jugalah kalau kita tidak ada ilmu yang betul lah. Bermula misalnya mereka yang berwakil pada menjawab dakwah di hadapan qadi dan lawyer. Oh, dia tulis lawyer dan kitab kuning pun pakai lawyer. Ingat tulis peguam. Nak? Ini pakai lawyer kau. Ya. Atau lawyer Fokrul yang sangat kasih ia akan dia. Lagi yang sangat pintar pada undang-undang. Maka bahawasanya yang berwakil itu diam, ia di rumahnya dan senang hatinya, tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwah itu. Ya? Apa maksudnya cerita sini? Dia nak bagi tahu konsep tawakal itu, yang pertamanya ialah kita ibarat, ni contoh dia bagi kita misal. Ya, macam kita upah lawyer. Ya, berhujah di hadapan qadi. Qadi itu hakim. Kita wakilkan kepada peguam kita tak? Jadi peguam kita yang akan berhujah. Dan dia pasal peguam dengan peguam yang akan berhujah. Kita duduk lepak rumah ke, duduk belakang lelek ya tak? Kau jawab fakta-fakta semua aku dah bagi. Kau pusing lah ke mana pun. Adi kata konsep tawakal tadi tu. Setelah kita berusaha, kita serah. Atas urusan Allah SWT lah buat macam mana pun. Ni dia guna perumpamaan tuan-tuan. Yang digunakan lawyer tadi tak? Pada pekerjaan dakwah itu. Dan tiada minta tolong ia akan orang yang lain. Maksudnya dia tak upah lawyer lain lah. Dia serah pada lawyer ni. Ya, dari lain daripada lawyer yang tersebut. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyernya itu menolak daripada akan tohmah dan menunaikan segala tujuannya dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita gunakan konsep lawyer tadi, kalau kita kenal Allah Ta'ala, begitulah jugalah. Seperti mana lawyer tadi, kita serahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang aturkan semuanya. Sebab kita pun tidak tahu tentang ilmu dakwah-dakwah dalam mahkamah ni. Kan? Kita pun tak tahu prosedur macam mana, hujah macam mana, dia serahlah. Gitu yang dekat tadi tu. Ni gunakan contoh ni tadi. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya, lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya lagi, yang menjamin ia akan rezeki engkau. Maka tak dapat tiada bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau dan lainnya, dan tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya. Kerana yang lain daripadanya itu lemah dan berhajat seperti engkau juga. Tiada kuasa ia memberi rezeki akan dikau. Ya? Kalau kita serahkan tawakal ini kepada manusia, saya kata tadi tak? Serahkan tawakal ini kepada makhluk, dia pun sama macam kau. Minta tolong dengan jin, nak dapat jin tu pun makhluk. Aku pun takat ni je. Kena pula jin ini syaitan kita panggil tak? Yang jumpa-jumpa ni syaitan. Jumpa dengan Tok Bomoh kata apa tu, dia menggunakan syaitan, dia panggil jin lah. Jin yang jahat tu syaitan lah. Jadinya syaitan ini kerja dia menipu. Itu je kerja dia. Ya, kerjanya menipu. Tapi yang kita kadang-kadang kita singgah tuan yang surau, singgah di masjid. Tengah-tengah semayang, tengah malam pukul 12, pukul 1 pagi. Tiba-tiba, orang dalin, amin, dengan pula ramai pula belakang. Aku seorang je tadi. Kan? Itu jin Islam. Ya. Jin Islam dia tak kacau, dia buat dia je. Cuma kita dia tak menahan. Agak-agak kan. Tak menahan juga. Kata kuat-kuat pun tak jadi juga. Tapi ada pun syaitan ni maka dia menipu. Ya. Jadi, bagaimana nak minta dengan makhluk? Sebab dia pun tetap mengharapkan. Ya, dia pun cari rezeki juga. Dia pun nak bagi rezeki ke orang. Jadinya, memberi rezeki akan dikau, maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala dan tiada putus penilikan engkau daripada makhluknya, maka yang demikian itu kerana dhaif yakin. Kalau kita masih lagi bertawakal, serah minta pada makhluk, maka kita ni amat lemahlah keyakinan kita. Engkau disebabkan syak atau disebabkan tiada mengerasi yakin itu akan hati. Kenapa? Sebab iman kita tak kuat, maka tawakal kita pun tak kuat.
Ya, kerana ada hati engkau penakut. Ya, masih lagi tak percaya dengan Allah Ta'ala, ya, tetap mengharap pada makhluk. Dan apabila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu kelakuan hati, iaitu percaya ia dengan Allah Ta'ala dan tiada berpaling ia kepada yang lain, maka ketahui olehmu bahawasanya ada padanya 3 kelakuan. Yang pertama, barang yang telah hamba sebut, ya, penulis ni sebutlah, iaitu seperti percaya engkau akan wakil, lawyer tadilah, ya, yang pintar, kemudian daripada mengiktikadkan engkau akan kasih sayangnya akan dikau dan kuasanya menolong engkau. Ya, kita letakkan senarai di mana kita upah lawyer tadi atas dia lah, ya, dia nak buat macam mana pun. Yang kedua, lebih kuat daripada yang pertama. Ya, kita upah lawyer tadi, contoh tadi tu tak kuat sangat. Yang ini kuat sikit, ini kuat sikit. Lebih kuat daripada yang pertama, iaitu menyerupai akan kelakuan budak pada percayanya dengan ibunya dan minta tolong ia akan dia pada segalanya mengenai akan dia, seperti lapar dan dahaga, kerana percaya ia akan kasih sayang ibunya akan dia. Dan kelakuan yang kedua ini tiada dapat ia dengan usaha dan dengan berfikir. Ya, bersalahan kelakuan yang pertama. Yang kedua ni, pengarang ni kata dia bagi contoh seperti budak-budak. Contoh budak-budak apa dia? Digunakan perkataan budak. Macam budak-budak dia satu. Budak-budak pra sekolah. Dia tak risau dah. Dia tahu dah. Ya, makan minum aku, pakai aku, semua mak aku uruskan. Dia tahu bangun pagi-pagi benda dah siap. Nah, sebab apa? Dia yakin pasti ibu dia akan menguruskan dia. Kan? Tu ingat dulu-dulu kan, kalau kita duduk main tengah-tengah hari rembang kan tak? Mak pun datang bawa kayu api tak? Kelang gabuk, kau pergi balik sekarang, kau pergi makan sekarang tak? Jadi dia tak risau. Walaupun dia keluar bermain apa semua pun, dia tahu mak dia akan cari dia, akan suruh dia balik makan. Kan? Budak dia masih dia bermain kan. Jadi dia yakin pada ibu dia bahawasanya apa pun dia buat, tapi ibu dia tetap akan beruruskan dia. Sebab dia yakin ibu dia sayang dengan dia. Jadi dia tak risau. Ya, nak pergi sekolah, tahu baju dia dah siap. Kan? Sarapan dah ada. Balik sekolah kan, dah tahu makan tengah hari dah siap dah meja. Sebab dia yakin dengan ibu dia. Ini yang kedua, lebih kuat daripada yang pertama. Yang ketiga, lebih tinggi daripada yang kedua. Up lagi, iaitu bahawa adalah yang tawakal itu pada sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati di hadapan tukang memandikan mayat, atau seperti budak di hadapan ibunya. Ya, tadi dia guna contoh orang yang mati. Agak-agak orang mati ni memang dia serah bulat-bulat pada tunggang mana jenazah lah. Dia tak ada dah boleh cakap kau susuk sikit, kau jangan gosok kuat sangat kan. Ya, tawakal serah, kau tak boleh buat apa dah. Ataupun digunakan sini budak di hadapan ibunya, mengetahui ia akan bahawasanya ibunya menuntut akan dia sekalipun tiada ia menangis, dan bahawasanya ibunya mendukung akan dia sekalipun tiada bergantung ia, ya, di tepi kainnya. Ibarat bayi, ya. Bayi ni memang tak buat apa kan. Dia tahu bahawasanya aku ni tak buat apa-apa pun, aku tak nangis pun, ibuku akan ambil, dukung, dia akan menyusukan aku. Tak payah nak buat apa, relax tak. Jadi sebenarnya memang dia bergantung harap 100% pada ibu dia. Kan? Jadi konsep ni. Dan bahawasanya ibunya menyusukan akan dia sekalipun tiada meminta ia akan dia. Adapun rukun yang ketiga, maka pekerjaan. Ya, tadi tauhid, yang keduanya kelakuan, yang ketiga pekerjaan. Sungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Ini tak, meninggalkan usaha. Kadang-kadang kita pun macam ni. Konsep orang Melayu berniaga macam ni. Tak? Kadang-kadang kita ni, bila kita contohlah perniagaan lah, kita hasilkan satu produk, orang tu tempah ataupun sebagainya, tidak memenuhi spesifikasi yang dia nak, dia tak setuju dengan apa dia nak tak, maka dia komplain lah. Banyak pula komplain tak ni tak. Maksudnya bila tak komplain, orang tu pun dia tarik balik, dia pun tak bagi pada kita. Jadi apa kita kata? Alah,
Engkau tak bagi aku, banyak lagi orang dia bagi. Dan Allah Ta'ala boleh bagi rezeki. Sedangkan kita punya hasil tidak memenuhi kehendak, tidak memenuhi piawaian, tiba-tiba kita terus kata, alah kau tak bagi pun tak apa. Kan rezeki Allah luas lah. Berbanding dengan orang yang bukan Islam. Kalau pelanggan tu, customer tu datang pada dia, inilah duit aku, inilah income aku, inilah gaji aku, kena buat betul-betul sebaik mungkin. Kan? Kalau tidak, hilanglah duit aku. Makanya dia cuba buat sebaik mungkin. Sebab tadi kita punya konsep kena ubah tuan. Ya, kena ubah. Maksudnya cuba buat sebaik mungkin supaya apa? Memenuhi apa kehendak pelanggan, dan bila mana dah buat sebaik mungkin dan memenuhi pun dia nak serah pada Allah. Tu konsep betul. Dan itu insya-Allah memang Allah akan gantikan yang lain. Dan meninggalkan berubat ni, dan menyerah diri bagi yang membinasakan. Ya, maksudnya tak payah makan ubat, tak percaya dengan ubat ini semua dah. Dia percaya lagi dengan dulu lah, percaya dengan tok bomoh, tok bawang lagi. Ubat-ubatan ni tinggal. Kan? Sanggup pergi, ya, sebab takutkan jarum, takutkan makan ubat, maka sanggup lagi jumpa dengan tok bomoh, tok dukun. Kan? Makanya tinggalkan. Sedangkan ubat-ubatan itu adalah salah satu sunnatullah. Kita tak kata ubat tu penyembuh, itu pun menjadi syirik. Jadi ubat tu asbab kepada penyembuh. Seperti mana kita makan, kita kenyang. Makanya asbab kepada makan, kita kenyang. Asbab kepada minum, kita hilang dahaga. Asbab. Jadi kita faham, ubat ini bukan penyembuh, tapi asbab kepada kesembuhan. Yang menyembuhkan siapa? Asy-Syafi, Allah SWT, yang Maha Penyembuh. Jadi ada orang yang bodoh, maka dia tinggalkan konsep tawakal. Terus serah hanya pada Allah. Kan? Dia tak pakai pun, ya, usaha. Dia tak berusaha, dia serah bulat-bulat terus. Maka yang demikian itu salah. Kerana yang demikian itu dilarang pada syarak. Ya, syarak melarang. Kita serah pada Allah tanpa kita berusaha. Contoh apa lagi? Ni budak-budak ni nak periksa tak? Buku tak baca kan? Periksa dah dekat. Lalas kali kata apa? Tawakal je lah. Kau buku pun tak baca. Kan? Tugasan pun tak buat. Tiba-tiba tawakal je lah. Jawab je lah. Handau lah. Bila betul-betul lah. Tak betul sudah tak? Itu yang konsep yang salah. Usaha tidak. Tapi tiba-tiba tu serah aja pada lah. Tak lah. Dulu pun lulus lah. Tak lulus pun sudah lah. Aku dia buat kerja. Jadi ini pun konsep yang salah juga. Maka yang demikian itu salah. Ya? Kerana yang demikian itu dilarang oleh syarak. Dan tawakal itu disuruh oleh syarak. Ya? Dalam berfirman Allah Ta'ala, la ma kasabat wa alaiha ma nantasabat. Ya, surah Al-Baqarah ayat 286. Amalan Rasul. Artinya bagi seorang itu balasan dan pahala barang yang berusaha ia akan dia daripada segala kebajikan, dan atas dosa barang yang berusaha ia akan dia daripada kejahatan. Kita berusaha tu pahala dah dapat. Ya, kita berusaha tu dapat pahala berusaha. Keputusan dia kita serah pada Allah. Tapi usaha tu dapat dah. Sebab tu para nabi, mereka ini tidak diukur berapa ramai umatnya, berapa tempoh dakwahnya. Kalau kita ukur dari situ, bermaknanya berjayalah umat, ya, Nabi Musa AS. Sebab umat Musa antara yang teramai, umurnya panjang-panjang. Kalau kita tengokkan gagallah Nabi Nuh AS. Sebab Nabi Nuh AS berdakwah 980 tahun, 950 tahun. Tetapi umatnya ada, kaum dia yang mengikuti dia hanya 80 orang. Kalau nak ukur dari situ. Jadi agama nak ukur dari situ tu. Bukan bermakna gagal Nabi Nuh. Sebab berdakwah 950 tahun, hanya 80 orang yang mengikut. Dan bukanlah berjaya Nabi Musa sebab pengikutnya ramai, umurnya panjang-panjang. Dia kira yang tu. Allah Ta'ala tengok usaha. Apa usaha yang kau buat? Apa usaha yang kau buat? Sebab tu kita kata, kalau kita bangga pasan, kita masuk syurga kerana amalan kita, salah. Aku dah banyak, tiap-tiap hari sedekah banyak, Quran tiap-tiap hari baca orang. Bukan. Bila kita rajin bersedekah, bila kita rajin beribadah, hati kita makin cantik. Lidah kita makin terjaga. Itu bukti dia. Bukan makin banyak beribadah, makin bongkak dia. Engkau masjid pun jarang nampak, tiba-tiba nak cerita agama dengan aku. Sudahlah engkau. Macam tu. Engkau ngaji kuliah pun tak nampak batang hidung, tiba-tiba nak cerita aku. Sudahlah engkau.
Jadi ini kita risau. Kita tertipu dengan amalan kita. Kita tertipu dengan ibadah kita. Orang kita rasa kita dah betul. Salah tuan. Sebab Nabi pun cakap, kita semua masuk syurga atas rahmat Allah SWT. Kita semayang, kita buat baik, kita jaga lidah. Sebab kita nak Allah Ta'ala sayang dengan kita. Bukan sebab pahala kita tu. Ya? Kita nak Allah sayang. Bila Allah sayang, tak ada salah. Kan? Amalan tak banyak mana pun insya-Allah lah dah Allah sayang, memang syurga lah, tak ada salah. Dan juga dia firman-Nya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Surah Al-Baqarah ayat 195. Artinya, dan jangan mencampakkan oleh kamu akan diri kamu kepada kebinasaan. Dan sabda Nabi SAW, tadawaw ibadallahi fa inna Allah Ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghairi da'in wahidin al-harami. Ya, rawahu Imam Ahmad wal arba'ah wa Ibn Hibban wal Hakim wa Usama bin Syarih radhiyallahu anhu. Artinya, ya, tadawwa'u, berubatlah oleh kami. Rasulullah sakit pun Rasulullah pergi berubat. Ya, berjumpa dengan doktor jugalah zaman tu. Sakit. Jadi berubatlah kamu, hai sekalian hamba Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan ia akan penyakit, melainkan menghantarkan ia baginya akan ubat. Setiap penyakit ada ubatnya, melainkan satu penyakit yang tak ada ubat. Apa dia? Iaitu tua. Tua dia tak ada ubat nak bagi muda kan? Tetap jalan proses yang tua jugalah, kan? Dan bersembah seorang laki-laki bagi Nabi SAW, adakah aku lepaskan akan unta aku dan aku tawakal? Dia tanya pada Nabi, boleh tak aku ni tawakal pada Allah, unta aku ni aku lepaskan dah, sebab pada Allah, Allah jaga unta aku. Dia lepaskan unta lah, pada dia lah, kan? Allah jaga unta aku. Rasul kata tak. Bersabda Nabi SAW, i'qilha wa tawakkal. Artinya, ikat olehmu akan lutut unta engkau itu dengan tali dan engkau berserah atas Allah Ta'ala. Tetap kena ikat juga unta itu. Macam kita ni kadang-kadang tawakal kita tinggi. Mari masjid, naik motor, kunci motor pun tak cabut. Tak? Dia punya konsep tawakal tinggi sangat. Kan? Lepas tu kalau motor hilang, komplain tak? Macam mana motor aku boleh hilang tak? Encik, kunci tak mana? Kunci tu saya letak kat situ. Dah biasa dah letak kat situ. Sebab dah biasa dah orang dah nampak, orang tahu. Kan? Tawakal tinggi sangat. Kan? Biasa kat kampung-kampung memang ada orang macam ni. Kan? Kita mari tengok kunci motor pun tak cabut. Tinggi betul tawakal dia. Sedangkan Rasulullah pun cakap, ikatlah untamu. Tahu? Walaupun yakin Allah jaga, ikat juga. Sebab itu konsep tawakal. Dan berserah dan okey. Kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, melalui hamba membicarakan akan kasih. Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia. Kerana firman-Nya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah Ta'ala amat kasih dan suka kepada orang yang bertawakal. Ya, Allah Ta'ala alam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas pada bab yang ke-7. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada bab yang ke-8, iaitu pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Sungguhnya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan, ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma wa zuhna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.